بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan kita dan dihimpunkan kita pada tengah hari ini sebelum kita menunggu untuk kita menunaikan salat fardu zuhur. Terlebih dahulu kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan selama mana kita berada di dalam majlis ilmu pada hari ini, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberkati oleh Allah, dan kita diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Sekarang kita berada di fasa yang terakhir daripada Ramadan 1445 Hijriah. Dan kita berada pada hari yang ke-22 Ramadan, yaitu fasa yang terakhir. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya salat kita diterima oleh Allah, sedekah kita diterima oleh Allah, dan segala kebajikan kita diterima oleh Allah dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan dua hadis Nabi SAW yang perlu kita ingat ketika mana Nabi SAW bersabda, kata Nabi, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, yakni meletakkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata Nabi wahtisaban, dan dia mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia dibalasi di akhirat besok oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran. Mudah-mudahan kita akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang kita lakukan, dosa yang telah kita lakukan. Berarti orang yang menahan dirinya daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, sama ada perkara itu dalam bentuk zahir maupun batin, dengan penuh keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharap ganjaran daripada Allah dan juga balasan daripada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan keampunan kepada dia dosa dia yang terdahulu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam riwayat yang kedua, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sesiapa yang mendirikan Ramadan berarti dia menghidupkan malam-malam Ramadan dengan melaksanakan qiyam. Sama ada dia menunaikan solat fardu ataupun solat sunnah, ataupun dia menunaikan solat tarawih ataupun tahajud, semata-mata berdiri untuk menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dilakukan tersebut dengan penuh keimanan kepada Allah dan juga mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dia akan mendapat keampunan daripada Allah. Dan sesuai dengan Ramadan, dengan maknanya bulan yang penuh dengan kesucian. Bulan yang penuh dengan kesucian berarti pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala nak menyucikan diri hamba daripada dosa-dosa yang dia telah lakukan. Itu matlamat Ramadan adalah untuk nak memfitrahkan kita kembali. Dan pada bulan Ramadan juga diwajibkan kita iaitu mengeluarkan zakat fitrah, iaitulah zakat badan kita ataupun diri kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala nak memfitrahkan kita. Bila mana Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan kita, maka kita menjadi seorang yang difitrahkan oleh Allah ataupun disucikan oleh Allah. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala nak masukkan kita ke dalam tempat yang suci. Sebab itulah kita datang daripada Allah yang Maha Suci, dan pertama kali kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga, tempat yang suci, iaitulah baginda Adam alaihi salam. Kemudian kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam syahadah ini untuk mengambil persaksian yang kedua.
di mana kita mengambil persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, iaitu di alam ruh, dan di alam syahadah ini atau alam dunia ini adalah persaksian kita yang kedua. Setelah mana kita mengaku bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana, dan kita bersaksi dengan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh, dan Allah Subhanahu wa taala nak melihat bagaimanakah kamu nak menyatakan keimanan kamu ataupun keyakinan kamu, dan kamu mengatakan kamu beriman kepadaku dan kamu menyaksikan aku ini Tuhan kamu, maka kamu buktikan ketika mana aku tempatkan kamu di dunia. Jadi bila mana datangnya Ramadan, Ramadan ini merupakan pembuktian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, merupakan pembuktian kita sebagai hamba Allah dan membuktikan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana datangnya Ramadan ini, Allah nak memfilter kita, Allah nak menyucikan kita, oleh kerana Allah Subhanahu wa taala nak mengembalikan kita di tempat yang suci, di sisi Allah yang Maha Suci, iaitu di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Baik tuan-tuan hadirin muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba kita koreksi ya. Surah Al-Qadar ya. Mudah-mudahan dengan sedikit masa ini kita dapat mengambil manfaat. Di mana surah Al-Qadar ini cukup memberi pengajaran yang besar kepada kita. Kalau kita tengok di ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebut secara terus, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan penurunan Al-Quran ini berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu secara beransur-ansur. Dan ulama mengatakan bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, iaitulah bermula daripada Lauh Mahfuz, iaitulah ke Baitul Izzah. Itu secara keseluruhan. Berarti 114 surah itu diturunkan secara keseluruhan dan dibawa oleh Jibril alaihi salam daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian diturunkan kali kedua, iaitulah secara beransur-ansur, iaitulah ketika mana di Baitul Izzah di Baitul Izzah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dua keadaan cara penurunan Al-Quran. Dan yang pastinya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam yang penuh dengan keberkatan. Malam yang penuh dengan keberkatan ini iaitulah dengan maksud malam yang ditambah nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malam keberkatan. Sebab sesuai dengan makna barakah. Barakah itu makna ziyadatul khair. Berarti ditambahkan akan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah nilai oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Yang mana pada malam tersebut, bila mana seorang hamba itu mengabdikan ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya itu menyamai 1000 bulan ataupun disebut sebagai 83 tahun. Ya, sebab itu dalam surah Al-Qadar ni ada pertanyaan, wa ma adraka ma lailatul qadar, ya, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apakah kebesaran Lailatul Qadar itu? Kemudian Allah jawab balik, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Siapa yang beribadah pada malam tersebut dan dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal pada malam tersebut, ya, maka dia akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala menyamai 83 tahun. Berarti pada malam tersebut ditambah nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebutkan malam yang penuh dengan keberkatan. Dan malam yang penuh dengan keberkatan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan. Baik, kemudian seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah yang berlaku pada malam tersebut? Yang berlaku pada malam tersebut iaitulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat. Disebut dalam ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka. Berarti Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril untuk turun ke langit dunia. Untuk turun, ya, untuk turun kepada kita. Maksudnya langit dunia, ya, melihat, ya, dan mencari di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini siapakah yang bangun pada malam tersebut, siapakah yang beribadah pada malam tersebut. Ini min kulli amrin ini maksudnya apa? Kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada malam pada tahun yang akan datang ataupun tahun yang berikutnya. Mudah untuk kita memahami bahawasanya
Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat Jibril dan turunkan para malaikat membawa urusan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, membawa perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita kata pada malam tersebut untuk kita faham, ya, supaya meresap masuk ke dalam jiwa kita, iaitu pada malam tersebut, ya, untuk dikemaskini semula buku rekod kita. Sebab setiap kita ni ada buku rekod. Ya, saya ada buku rekod saya, tuan-tuan ada buku rekod tuan-tuan, ya. Semua kita makhluk Allah ni ada buku rekod masing-masing. Jadi pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala nak mengemaskini buku rekod tersebut. Jadi siapa yang bangun minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut, mudah-mudahan dikemaskinikan buku rekodnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemaskinikan buku rekod. Kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika mana bertemu dengan Lailatul Qadar, maka diajarkan doa yang cukup mudah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Rahman. Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau pemaaf, engkau suka memberi kemaafan. Engkau pemaaf, engkau suka memberi kemaafan, maka maafkanlah aku. Jadi maknanya, kalaulah dalam buku rekod kita itu terdapat dosa-dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, maka ketika mana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buku itu akan direkodkan semula. Berarti segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan maghfirah. Kita kena pandai beza di antara maghfirah dengan afun, ya. Kedua-duanya matlamatnya adalah kesucian, ya. Tetapi afun itu martabatnya lebih tinggi daripada maghfirah. Kalau kita tengok di dalam surah surah Ali Imran, Allah perintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Allah perintahkan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini supaya bersegera, wasari'u, bersegeralah kamu, ya, memohon keampunan kepada Tuhan kamu. Oleh kerana orang yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada mereka, iaitulah syurga yang seluas langit dan bumi. Uiddatil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Maknanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ni, orang yang berdosa pun disediakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kamu mohon keampunan. Ya, jadi maknanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera kita mohon keampunan. Tapi makna maghfirah di sini, makna maghfirah berarti bila mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan keampunan kepada kita, tetapi catatan kita tu masih ada. Catatan kita tu masih ada lagi, walaupun kita diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan afun. Ya, berbeza dengan afun. Kita dengar azan sekejap. Baik, tuan-tuan dan saudara muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi kita punya penjelasannya. Perkataan maghfirah tersebut adalah memohon keampunan, ya. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku memohon keampunan kepadamu. Berarti kita memohon kesucian daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala sucikan diri kita daripada dosa, ya. Kedua-duanya minta penghapusan, ya. Minta penghapusan dosa yang telah kita lakukan, ya. Tetapi bila mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan keampunan kepada kita, masih lagi rekod kita ada. Contohlah orang masuk penjara, kan. Walaupun dia dah dapat keampunan daripada tuanku, rekodnya masih ada. Kan? Rekodnya tu masih ada. Tetapi sudah pun mendapat keampunan, ya. Tetapi perkataan afun berbeza. Afun ni bukan sekadar rekod sahaja dan semuanya dipadam. Ya, perkataan afun. Afun tu berarti kita mendapat kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang itu mendapat afun ataupun kemaafan daripada Allah, maka segala cacatannya, segala yang ada dalam buku rekodnya yang dia telah lakukan, dosa-dosa yang lepas, maka semuanya akan dihapus. Berarti dia kembali seperti mana kain putih. Dia kembali seperti mana fitrah. Itu bila mendapat afun. Sebab tu bila mana Aisyah tanya Rasulullah, apakah doa yang nak dibaca, maka Nabi ajar itu saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau pemaaf, engkau suka memberi kemaafan dan maafkan aku. Cukup itu je yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dengan doa yang pendek itu, maka diri kamu akan menjadi suci. Diri kamu akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mana kalau kita tengok, ya, di bawah kapet kita ni ada keledak macam-macam, ada habuk, kan. Tapi bila mana dihamparnya kapet, maka yang di bawah tu tidak nampak lagi.
Itu makna afun. Begitu juga kalau kita tengok padang bola, di atasnya kita nampak rumput, di bawahnya walaupun ada tanah hitam, tanah merah dan sebagainya, maka kita tidak nampak lagi. Tanah itu diibaratkan dosa kita lah ya. Bila mana dapat afun, maka kita akan mendapat kemaafan, maka dipadam segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu sebenarnya hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, dan tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Itu special umat Muhammad ni. Dahlah diberi kemaafan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditambah nilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah pada malam tersebut sama dengan 83 tahun. Dan satu lagi ditambah nilai juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikemaskini pula buku rekod kita. Dikemaskini pula buku rekod kita untuk mengatur segala urusan hamba pada malam tersebut. Sebab itu disebutnya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Dengan penuh dengan hikmah. Atau urusan apa? Urusan Allah, bukan urusan makhluk. Allah yang berkehendakkan kepada malaikat Jibril untuk mencari majlis-majlis halaqah-halaqah, ataupun majlis halaqah ilmu, ataupun majlis-majlis zikir, ya, ataupun majlis-majlis yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan ya, kalau kita tengok di setengah tempat ya, setiap malam Ramadan mereka menghidupkan majlis-majlis ilmu. Pada malam-malam Ramadan mereka menghidupkan solat-solat tarawih. Contohnya kita pernah ya, masa kita ketika mana belajar dulu ya, setiap malam Ramadan kita hidupkan dengan pengajian kitab. Jarang kita berlaku di masjid-masjid surau. Sebab apa? Kadang-kadang di masjid-masjid ni kan bila mana kita buat tazkirah pun ada komplain. Betul tak? Ada komplain kan? Dia tak tahu solat tu dengan majlis ilmu yang mana lebih tinggi fadilat dia, yang mana lebih besar fadilat dia. Majlis ilmu fadilat dia, satu majlis ilmu fadilat dia lebih baik daripada 100 rakaat solat sunat, tuan-tuan. 100 solat sunat, 100 rakaat solat sunat, satu majlis ilmu. Berarti pada malam tersebut bukan sahaja solat sunat didirikan, tetapi majlis ilmu juga didirikan. Berarti dia dapat dua kelebihan kalau ada majlis ilmu pada malam tersebut. Sebab fadilat majlis ilmu itu lebih besar. Majlis ilmu oleh kerana fadilatnya itu lebih besar adalah majlis ma'rifatullah. Majlis yang mana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak tuan-tuan dirahmati Allah? Kalau kita adakan majlis zikir, nak dibandingkan majlis ilmu dengan majlis zikir yang lain, majlis ilmu itu lebih fadilatnya lah lagi ya. Baik, tuan-tuan hadirin muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terakhir dalam surah Al-Qar, salamun ya hatta matla'il fajr. Ini satu rahmat daripada Allah ya. Sejahteralah malam yang berkat itu hinggalah terbitnya fajar. Maksudnya apa dia? Bermula daripada maghrib sampailah terbitnya fajar, iaitu masuknya waktu subuh. Panjangnya masa Allah Taala bagi kepada kita untuk kita beribadah pada malam tersebut. Berarti Allah bagi kesempatan kepada kita ya, untuk kita qiyam pada malam tersebut. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah bagi ruang dan masa yang panjang dan kesempatan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dan untuk kita menyucikan diri kita dengan kita memperbanyakkan zikrullah ataupun istighfar atau baca Al-Quran ataupun solat-solat sunat yang apapun yang kita boleh buat pada malam tersebut. Maka carilah ya carilah sesuatu yang boleh kita mendapat manfaat. Baik, Syekh Al-Maraghi dalam tafsirnya berkata, malam itu merupakan perayaan bagi umat Islam. Cuba tuan-tuan tengok. Ya, malam tu perayaan bagi umat Islam. Jadi umat Islam yang mana? Yang meletakkan keimanan dia kepada Allah. Ya, dalam bulan Ramadan ni malam-malamnya seperti mana malam perayaan. Malam yang dihadiri seramai mungkin umat Islam di dalam masjid dan juga surau, betul tak? Coba kita tengok ya. Kita hari ini kita sedang promosi Jumaat seperti mana subuh seperti mana Jumaat. Subuh seperti mana Jumaat ya. Itu pun berkala. Tetapi dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berkehendakkan setiap umat pada malam tersebut ya, isyaknya seperti Jumaat. Betul tak? Tarawihnya seperti Jumaat. Maknanya tidak berlaku pada bulan lain. Pada bulan lain kita merancang, tapi perancangan Allah itu hebat. Allah sentuh hati kita untuk kita hadir beramai-ramai untuk menunaikan salat tarawih. Solat sunat aja tu.
Kan? Tapi hati kita itu disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dijentik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam-malam tersebut, ya. Jadi maknanya malam tersebut adalah malam perayaan bagi umat Islam. Umat Islam akan berduyun-duyun, ya, tak kiralah laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa, semuanya akan mengimarahkan setiap malam Ramadan dan juga khususnya pada malam-malam yang terakhir, ya. Baik, pada malam itu turunnya Al-Quran. Malam itu juga merupakan malam kesyukuran. Tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh dengan kebajikan dan juga kenikmatan. Nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menyertai manusia pada malam itu dan mereka mengetahui kelebihan malam itu dan betapa besar kelebihan manusia atas diri mereka. Malaikat ini dia sedar diri, kita aja tak sedar diri. Malaikat ini sedar bahawasanya, wahai manusia, kamu tu Allah Taala lebihkan daripada kami. Kamu tu Allah lebihkan daripada kami, maksudnya berbanding dengan kami. Kamu tu lebih istimewa lagi daripada kami. Allah jadikan kami tidak pernah ingkar. Allah jadikan kami sentiasa bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Nampak tak kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak uji kami dengan nafsu. Kamu Allah Subhanahu wa taala uji dengan nafsu bila mana kamu boleh menundukkan nafsu kamu dan memberi ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu nilai kamu lebih tinggi daripada kami. Maknanya ada kesedaran di peringkat para malaikat, ya, tentang makhluk, berarti diri mereka dan juga manusia. Jadi maknanya bila mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam Ramadan, ya, ataupun malam Lailatul Qadar, mereka menghidupkan malam tersebut, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ubudiyah, berarti nilainya lebih mulia lagi daripada para malaikat. Tetapi kalaulah mereka itu diberinya Ramadan dan tidak mengambil peluang Ramadan tersebut dan tidak mendapat keampunan daripada Allah, maka manusia itu lebih rendah martabatnya daripada daripada hayawan. Jadi maknanya rendahnya martabatnya oleh kerana dia termasuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar doa daripada Jibril, celakalah kepada sesiapa yang diberi Ramadan kepada dia dan dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak mengambil manfaat dan juga dia tidak mengambil sesuatu kelebihan yang Allah Taala kurniakan pada bulan Ramadan, sehingga dia tidak mendapat keampunan dan dia mengabaikan Ramadan, maka dia termasuk dalam doa Jibril alaihissalam, celakalah kepada golongan tersebut, lalu diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena rasa sedar bahwasanya kita ini adalah khalifah, ya, khalifah kepada makhluk-makhluk yang lain, khususnya manusia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutupnya, kenapakah Allah Subhanahu wa taala merahsiakan ataupun menyembunyikan Lailatul Qadar? Ya. Antara rahsia menyembunyikan Lailatul Qadar ialah supaya menjadi pendorong kepada orang ramai mencarinya, juga supaya mereka berusaha bersungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah demi untuk mencari Lailatul Qadar, seperti disembunyikan masa yang diperkenankan doa pada hari ataupun malam Al-Qadar, disembunyikan masa yang diperkenankan pada hari Jumaat, dan namanya yang agung daripada segala nama serta keredaannya, begitulah seterusnya. Jadi maknanya tuan-tuan, rahsia ataupun hikmah yang mana Allah Subhanahu wa taala sembunyikan Lailatul Qadar ini adalah Allah Subhanahu wa taala nak melihat di kalangan hamba dia siapakah dia yang mujahadah. Siapakah dia yang mujahadah? Siapakah yang ada tadhiyah? Mujahadah ni iaitu kesungguhan. Tadhiyah ini iaitu pengorbanan. Nampak tak? Pengorbanan, dia meninggalkan tempat tidurnya. Pengorbanan, dia melangkah keluar daripada rumahnya menuju ke masjid. Itu pengorbanan. Dan juga mujahadah. Maka orang yang ada mujahadah dan juga ada tadhiyah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran kepada dia. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa yang berbaki kepada kita, beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita, maka ambillah peluang ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Dan kita kena cek diri kita, ya. Bila mana kita tidak dapat bangun pada waktu malam-malam yang terakhir ni, bila mana kita tidak dapat bangun pada malam-malam terakhir ni, ada ataupun tidak perasaan itu hadir dalam diri kita, perasaan yang mana kita merasakan diri kita amat rasa rugi. Kita boleh cek, tuan-tuan. Kalaulah kita rasa aku tak rasa rugi apa, aku tak rasa apa-apa, berarti roh Ramadan belum meresap masuk dalam jiwa dia. Ingat, Allah dah tarbiyah kita 22 hari. Hari pertama sampailah hari ini, hari yang ke-22.
Tetapi bila mana kita tidak dapat bangun pada waktu malam-malam Ramadan, ingat tu, tak dapat bangun pada malam-malam Ramadan yang berbaki 10 hari ini, dan kita tidak merasa pun rasa rugi, tak ada rasa apa, insting apa pun tak ada, sama aja macam bulan-bulan yang lain, maka kita kena cek diri kita, ya. Berarti roh Ramadan tidak meresap masuk ke dalam diri kita, sebab Ramadan itu juga adalah makhluk juga, dia ada ruh dia sendiri, ya. Kalau roh Ramadan itu masuk dalam jasad kita atau masuk dalam hati kita, bila mana kita tidak mengambil peluang dan ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan amat rugi sangat-sangat masa yang kita lepaskan begitu sahaja. Insya-Allah sekiranya ada perasaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala telah pun memasukkan roh Ramadan kepada kita. Dan juga satu lagi, itu tanda-tanda sudah pun disentuh dengan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti mana yang Nabi sebutkan tadi, man shama Ramadan imanan. Maknanya kita puasa pada siang hari dengan penuh keimanan dan qiyam pada malam hari juga dengan penuh keimanan, maka keimanan itulah yang menjadikan kita ini merasai sesuatu bila mana kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tidak dapat melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita tidak dapat melakukan sesuatu yang boleh menghapuskan dosa kita, bila mana kita tidak dapat melakukan sesuatu yang kita mendapat kerugian di akhirat nanti, maka kita akan rasa, ya, sesuatu yang tak sepatutnya berlaku kepada kita, ya. Bila mana nak diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Ramadan ini merupakan hadiah daripada Allah, anugerah daripada Allah, kan kita rasa kecewa. Contohnya kita kata RTM lah, ya. RTM dia buat suatu hari yang mana hari ini kalau siapa datang kita akan bagi kereta sebiji. Contoh tak? Dia akan bagi apa? Dia akan bagi kereta Honda ke, kan? Boleh lah, kan? Dia akan bagi apa ni? Kalau bagi BMW pun besar sangat, kan? Ini ibarat kata nak bagi Ferrari. Kalau bulan Ramadan ni, kalau kata untuk Lailatul Qadar ni, ibarat kata dia bagi Ferrari lah, yang paling mahal sekali, Lamborghini ke apa, kan? Bukan bagi acik-acik ni, dia bagi Ferrari Lamborghini, kan? Tiba-tiba dia nak bagi tapi kita tak hadir. Macam tu. Jadi tuan-tuan rasa lagu mana? Kan? Kita punya bos nak bagi ni, tapi kita tak datang. Sebab apa tak datang? Malas. Tak kebodoh tu, tuan-tuan. Betul tak, kan? Kita boleh tanya diri kita, kan? Allah nak bagi ni lebih daripada Lamborghini, lebih daripada Ferrari lagi. Allah nak bagi syurga kepada kamu ni. Allah nak bagi syurga kepada kita. Jadi maknanya kalau kita tak ambil peluang tu tadi, maka kita rugi. Itu kita boleh koreksi diri kita lah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri suatu kekuatan kepada kita untuk kita menghidupkan Ramadan yang masih lagi berbaki, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa syu'alaina min khidmatika wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.